Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Saudara-saudari sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita terus terpilih sebenarnya untuk berada di dalam satu majlis yang sangat mulia, itu majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan apabila kita berada di dalam majlis ilmu, hendaklah kita yang pertama, yang utama, kita menjaga niat kita. Niat di dalam majlis ilmu ni sekurang-kurangnya kena ada dua. Yang pertama, apabila kita berada di dalam majlis ilmu, mendengar peringatan-peringatan, tazkirah-tazkirah, yang pertama, hendaklah kita niat untuk amalkan. Yang kedua, kita niat untuk sampaikan. Dan insyaAllah apabila kita ada niat untuk amalkan dan untuk sampaikan, ilmu itu akan meresap lebih mudah ke dalam jiwa kita. Bukan pada akal semata-mata, tetapi meresap ke dalam hati kita. Dan insya-Allah apabila ilmu itu berada di hati kita, sampailah makna itu pada hati dan itu akan menggerakkan kita kepada amalan ataupun perjuangan kita. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam segmen Tanyalah Ustaz dan kita melihat satu tajuk yang kita telah bincangkan sebelum ini, iaitu semarakkan cinta. Dalam hidup ini alangkah indahnya, ya, alangkah bahagianya kalau kita dapat akrab ataupun rapat dengan seorang yang pertama kaya. Bukan saja kaya, dia pemurah. Ya. Kadang-kadang ada orang yang kaya tidak pemurah, tetapi kalau ada orang yang kaya, pemurah, akrab dengan kita, kita akan terbantu. Alangkah indahnya dalam hidup ini kalau kita baik dengan orang yang di samping dia berkuasa, tetapi dia adil dan lemah lembut. Jadi kalau kita lihat keempat-empat perkara yang saya katakan tadi tidak ada pada sebarang manusia, tetapi hanya ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Al-Ghani, Maha Kaya, tetapi Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan kekayaan Allah itu Allah memberi tanpa berkira-kira. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qahar, ya, Al-Jabbar, Al-Qawi, ada kekuatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala ada Al-Adlu, iaitu adil. Al-Latif, iaitu lemah lembut. Jadi sebab itu kita telah tegaskan sebelum ini bahawa cinta Allah ialah sumber cinta segala dan semua, seluruh dan sepenuh. Kalau kita memiliki cinta Allah, kita memiliki segala-galanya. Tetapi kalau kita kehilangan cinta Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pertama yang saya ingin tegaskan pada segmen kali ini ialah untuk mendapat yang baik-baik daripada cinta, untuk mendapat yang cantik-cantik, yang indah-indah daripada cinta, yang pertama hendaklah kita betulkan pandangan kita terhadap cinta. Mindset kita, pandangan kita terhadap cinta kita kena betulkan. Saya teringat ungkapan yang terkenal, what you see is what you get. Apa yang kita lihat itu yang kita akan dapat. Contohnya, ya, kalau ada orang yang melihat laut, melihat begitu saja, dia lihat ombak, dia lihat sampah sarap di atas laut, dia lihat itu, dia dapat itu. Tetapi nelayan sebaliknya, dia datang ke tepi laut, dia lihat bukan saja ombak, tetapi hasil laut, ikannya, sotongnya dan hasil tangkapan laut. Ya, dia lihat itu, dia dapat itu. Manakala penyelam mutiara, dia datang ke tepi laut, dia nampak mutiara yang ada di dasar laut. Tetapi jurutera petroleum, dia melihat emas hitam, minyak yang ada di perut laut itu. Jadi apa yang kita lihat itu yang kita akan dapat. Jadi begitu juga dengan cinta. Kita hendak melihat cinta dari sudut pandangan pencipta cinta. Kerana kita bukan mencipta cinta. Jadi cinta boleh dilihat daripada 4 pandangan. Pertama, cinta dilihat daripada pandangan biasa. Kalau pandangan mata biasa ni kita lihat cinta ni subjek orang muda. Kita yang dah tua ni, yang dah retua ni, ini bukan subjek kita lagi. Ini zaman dululah. Ya. Kita tak tahu bahawa, kita tak sedar bahawa cinta adalah subjek yang evergreen. Maksudnya sentiasa segar. Ya. Itu pandangan biasa. Ada orang yang melihat cinta dengan pandangan akal, dengan intelektual. Ini cinta adalah ada kaitan dengan soal emosi, perasaan atau yang dikatakan EQ.
emotional quotient ataupun kecerdasan emosi. Cinta ini perasaan yang perlu dipenuhkan. Seperti mana jasad perlu makanan, hati kita ataupun perasaan kita perlukan cinta. Ini dilihat dari sudut apa? Di sudut intelektual ataupun di sudut akal. Tetapi malangnya pandangan yang ketiga ni paling bahaya, ya. Kalau kita boleh kita elakkanlah pada pandangan yang ketiga. Apabila melihat cinta, kita melihat dengan pandangan nafsu. Ya, cinta dilihat hanya semata-mata alat ataupun cara untuk melampiaskan hawa nafsu seks. Ya. Sebab itu kita lihat, ya, dalam realiti biasa kita terdengar kadang-kadang orang menulis, ya, bagaimana wanita memberi seks untuk mendapat cinta. Ya, sedangkan lelaki memberi cinta untuk mendapat seks. Jadi inilah yang dikatakan satu kehidupan yang punah, yang musnah, kerana waktu itu cinta tidak dilihat tinggi dan suci, tetapi hanya untuk melampiaskan nafsu kebinatangan atau bahimia. Di sudut ini saya teringat apa yang dikatakan oleh Al-Farabi. Ya, Al-Farabi dia seorang pemikir Islam, dikatakan cinta yang kalau dilaksanakan ataupun yang dirasai hanya sebagai alat untuk memuaskan nafsu seks, itulah cinta yang diilhamkan oleh Tuhan untuk siapa? Untuk haiwan. Jadi kalaulah kita manusia hanya memikirkan cinta sebagai alat untuk melampiaskan hawa nafsu seks semata-mata, kita tidak memakai cinta yang diberi untuk kita. Tetapi sebaliknya, kita menerima ataupun memakai cinta yang diilhamkan oleh Tuhan untuk haiwan. Itu cinta low class nama dia. Ya? Jadi kita jangan ambil daripada pandangan nafsu ini. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana kita melihat cinta pada pandangan mata hati. Tetapi sebelum tu saya difahamkan kita ada pemanggil. Kita boleh terima, insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh berinteraksi dengan baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haji Amnah dari Johor Bahru. Ya, Tuan Hajah, silakan. Saya ingin tahu, Ustaz, ya. Hadir Rasulullah lah. Menggelaknya mencintai Rasulullah baginda. Tidak sempurna, belum sempurna iman seorang tu sehingga aku dikasihi, dicintai melebihi daripada ayah dan ibunya. Jadi saya minta Ustaz terangkan. Dan yang keduanya mengenai sunnah, Ustaz, ya. Kita tahu sunnah, tapi adakah kita tidak mencintai Rasulullah kerana kita tak mengerti satu pun sunnah-sunnah baginda? Mungkin, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Hajah. Kita respon kepada soalan ini, ya. Bagaimana kita katakan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Kita katakan cinta Allah adalah cinta utama dan pertama. Saya tegaskan dalam rancangan ataupun dalam segmen sebelum ini. Namun cinta kepada Allah tidak akan tercapai melalui biasa-biasa, tetapi kena melalui jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Allah itu tujuan, manakala cinta kepada Rasulullah itu adalah jalan. Takkan sampai tujuan tanpa kita melalui jalannya. Jadi sebab itu di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau benar-benar kamu nak mencintai Allah, fattabi'uni. Kita kena ikut Rasulullah, baru yuhibbukumullah, bahawa Allah akan mencintai kita. Jadi ini tidak ada, orang kata tidak ada objection lagi, ya, tidak ada pembangkangan lagi. Kalau kita nak mencintai Allah, mesti melalui cinta Rasulullah. Ini yang dikatakan dalam syahadah. Yang pertama, kita kata asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ini cinta Allah. Ya. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita naik saksi bahawa Rasulullah itu adalah Rasul yang membawa kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa yang saya ingin tegaskan dalam cinta Rasulullah SAW ini, ya, ada 4 perkara. Ya. Yang pertama, apabila kita cinta kepada Rasulullah, kita banyak menyebut. Ya, kita banyak menyebut. Bila disebut nama Rasulullah, terus kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam perbualan kita, selalu kita kata Rasulullah SAW. Sebab orang yang bercinta itu banyak menyebut orang yang dicintainya. Ya. Hasil daripada apa? Yang pertama, sebelum kita menyebut, kita ada ingatan kepada Rasulullah. Ya, ingatan selalu. Sebab itu bagaimana kita kata kita nak mengingat Rasulullah? Ya, kalau orang tu solat, dia akan ada selawat di situ. Kalau dia berdoa, dia ada selawat di situ. Kalau kita misal kata nak makan nanti, kita nak berpakaian, kita nak bermusafir, misal kata nak kenderaan, semua doa-doa itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam akrab dengan doa, akrab dengan Allah dan akrab dengan sunnah, kerana doa-doa itu semua diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, banyak mengingat, yang kedua, banyak menyebut.
Yang ketiga, kita mesti ada yang dikatakan rindu untuk bertemu dengan Rasulullah. Apabila kita baca sirah-sirah daripada sejarah-sejarah Rasulullah, kita lihat bagaimana baiknya Rasulullah berhadapan dengan perempuan Yahudi yang meletakkan duri-duri di jalan sana. Dan satu hari Rasulullah datang ke tempat itu, melalui lorong itu tak ada duri itu. Kemudian Rasulullah kata, di mana wanita Yahudi yang selalu meletakkan duri-duri di jalanan ini? Kemudian dibagi tahu wanita itu sakit, Rasulullah ziarah, kemudian Rasulullah buat baik kepada orang yang buat jahat atas dasar cinta. Dan akhirnya wanita Yahudi itu masuk Islam. Jadi bila kita lihat macam tu, bagaimana keadaan kita? Contoh, duri-duri di jalanan, kita nak mainkan peranan yang mana? Kita nak memainkan peranan Rasulullah kekasih kita, ataupun kita nak mainkan peranan orang perempuan Yahudi itu. Contoh, apabila kita berada di atas jalan raya, sedang memandu sekarang, apakah kita menjadi penghalang kepada pemandu lain? Apakah kita potong queue, misal kata? Apakah kita lalu di lorong kecemasan, misal kata? Mungkin kita katakan kita cinta Rasulullah, tetapi dalam realitinya kita tak merasai seandainya Rasulullah bersama dengan kita, bagaimana Rasulullah bertindak pada situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Ini yang dikatakan bila cinta ada rindu. Bila ada rindu, timbul kita nak mengikut. Yang keempat, apabila kita ada rindu, kita nak bertemu dengan Rasulullah. Dan kita tidak akan bertemu dengan Rasulullah kecuali kita mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Sayyidina Umar satu ketika pernah berkata bahawa engkau lebih aku cintai daripada bapaku, daripada ibu bapaku, daripada anak-anakku, kecuali diriku sendiri. Rasulullah kata, belum lagi Umar. Waktu itu Umar Al-Khattab kata, lebih daripada diriku sendiri, baru sekarang engkau mencintai aku, kata Rasulullah. Jadi begitulah apabila kita nak bersama dengan Rasulullah SAW di syurga nanti, kita lihat jalan ke syurga itu dengan menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan dengan menegakkan sunnah-sunnah di akhir zaman ini, kita memerlukan kepayahan. Kerana orang yang nak mengikut sunnah Rasulullah gharib. Dia jadi asing, kembali asing. Bada'al Islam ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam ini dalam keadaan yang asing bermulanya dan akan berakhir dalam keadaan asing. Jadi kalau kita nak meletakkan, nak mengamalkan sunnah, kelihatan kita jadi odd ataupun jadi ganjil. Tetapi kesusahan ini kita mujahadah kerana ini nak bertemu dengan Rasulullah. Jadi jalan untuk bertemu dengan Rasulullah ialah dengan bermujahadah menegakkan sunnah. Walaupun payah, tetapi itulah jalan menemui cinta. Cinta itu buta kepada kesusahan, buta kepada penderitaan demi kita mendapat apa yang kita cintai. Itu penting. Baik, saya teruskan dengan apa yang dikatakan melihat cinta dengan pandangan, 4 pandangan. Tadi yang pertama pandangan mata biasa. Yang kedua dengan pandangan akal. Yang ketiga dengan pandangan nafsu. Yang berbahaya saya katakan tadi. Tetapi cinta mesti dah lihat daripada pandangan yang keempat. Iaitu pandangan mata hati. Apabila kita dapat melihat cinta daripada pandangan mata hati, kita dapat melihat bukan saja yang tersurat, tetapi kita dapat melihat yang tersirat. Bukan saja melihat dia katakan nikmat cinta itu, tetapi kita akan dapat melihat pemberi nikmat cinta itu. Cinta adalah hadiah anugerah daripada Allah. Yang pertama, apabila kita mendapat hadiah, jangan dibesarkan hadiah lebih daripada pemberi hadiah. Artinya, jangan kita agungkan cinta lebih daripada pemberi cinta itu sendiri. Sekarang kita lihat ramai orang seolah-olah bertuhankan cinta. Apa saja boleh dilaksanakan, apa saja boleh dilanggar demi yang dikatakan cinta. Biar cinta bertasbih, jangan kita bertasbihkan cinta. Maksudnya, artinya cinta itu kita letakkan di bawah. Di atasnya adalah pemberi hadiah, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Jangan dibesarkan pemberi hadiah daripada pemberi hadiah. Jangan dibesarkan cinta daripada pemberi cinta, itu Allah. Yang kedua, apabila kita menerima hadiah, hendaklah kita lihat apa gunanya hadiah itu. Apa perlunya hadiah itu diberikan kepada kita. Dan insya-Allah, saya kira ini tajuk ini yang menarik Apa tujuan Tuhan menganugerahkan cinta untuk kita. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam Semarakkan Cinta. InsyaAllah. Terima kasih kerana terus bersama Semarakkan Cinta. Saya dah katakan tadi bahawa cinta adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah memberi hadiah cinta ini kepada kita, hendaklah kita gunakan hadiah itu selaras dengan tujuan hadiah itu diberikan oleh pemberi cinta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita bertanya, apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cinta pada kita?
Contohnya apabila seorang menghadiahkan kita buku, tentulah buku itu untuk dibaca. Kalau dihadiahkan pen itu digunakan untuk menulis. Jadi apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan cinta pada setiap diri manusia? Ada cinta, ya. Apa tujuannya? Sebelum kita menjawab apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan cinta untuk kita, kita kena bertanya dulu soalan yang pertama, ya, iaitu apa tujuan manusia ni dihidupkan oleh Allah? Ya, itu soalan yang pertama. Soal cinta, soal kedua, ketiga dan sebagainya. Tetapi yang pertama, apakah tujuan manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia? Apa reason for our existence? Kenapa kita exist atas dunia ini? Dua saja. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dicipta oleh Allah untuk menjadi hamba kepada Allah. Ya, yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dicipta oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, kita kena jadi baik. Sebagai khalifah, kita kena memberi kebaikan kepada orang lain, pada diri kita dan juga kepada alam sekitar kita. Kita kena mengurus tadbir dunia ini dengan menegakkan agama melalui peraturan-peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas kita sebagai khalifah. Tugas kita sebagai hamba Allah jadi baik, dan tugas kita sebagai khalifah untuk memberi kebaikan ini bukan satu tugas yang ringan. Bukan satu tugas yang mudah. Dia satu amanah yang berat, yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung ganang. Di dalam surah Ibrahim, Allah menceritakan, ya, semuanya menolak. Langit, bumi, gunung ganang, semua menolak amanah yang berat ini. Tetapi manusia menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Manusia ini terima atas kejahilannya dan kezaliman. Dia terima tanggungjawab untuk menjadi hamba Allah dan tanggungjawab untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Cinta, Maha Kasih, Maha Sayang. Tugas yang berat ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak bebankan kepada manusia secara bersendirian. Lalu Allah ciptakan manusia secara coexistent, diwujudkan secara bersama. Supaya apabila manusia yang dikatakan manusia makhluk sosial ini, dia memerlukan manusia yang lain. Jadi tugas yang berat ini boleh dipikul bersama. Iaitu yang dikatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi amanah menjadi hamba Allah dan khalifah ini dipikul bersama secara berjamaah. Jadi sebelum adanya ikatan masyarakat, sebelum ada ikatan negara, negeri, daerah, dunia dan sebagainya, sebelum ada ikatan-ikatan yang lain, nukleus perhubungan antara manusia dengan manusia dimulakan seorang lelaki dengan seorang wanita. Itu yang dikatakan ikatan perkahwinan, dan dalam perkahwinan itu ada cinta. Jadi cinta adalah untuk menyatu hati dua manusia, lelaki dan wanita, untuk menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Ya, saya terima email, insya-Allah kita respon dulu kepada email ini, ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana untuk menyemarakkan cinta bagi pasangan yang telah berusia? Macam kita lah, ya. Warga tua, kerana apa yang dilihat kini kurangnya kasih sayang antara pasangan golongan sebegini jika dibandingkan dengan di negara barat. Lagi tua, lagi mesra dan erat kasih sayang dan cinta mereka. Minta pandangan Ustaz. Daripada saudara Haikal Muhammad Ikhwan. Ya, sebenarnya romantis ni bukan daripada barat, ya, cuma mereka pandai mempromosinya. Jadi akhirnya kita merasakan bila kita romantis tu kita merujuk kepada barat. Sebenarnya Islam lebih romantis daripada barat, kerana ikon ataupun teladan kita, qudwah kita yang paling romantis, suami yang paling romantis ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ya, Rasulullah SAW romantis di awal perkahwinan dan di dalam semasa perkahwinan dan sampai ke hujung perkahwinan. Contohnya bagaimana romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu diceritakan bagaimana Rasulullah belum berlari dengan Siti Aisyah, ya. Mungkin orang melihat ini satu yang romantis, tetapi di situ ada satu pengajaran lain lagi, ya. Kata Siti Aisyah, kadang-kala aku menang dan kadang-kala aku kalah. Menangnya ketika awal perkahwinan, waktu itu badan Siti Aisyah masih slim lagi. Jadi dia boleh mengatasi Rasulullah dalam pelumah lari itu. Tetapi apabila di hujung perkahwinan, ya, Siti Aisyah pun orang kata dah berisi sikit, maka dia dikalahkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah romantis di awal perkahwinan, di hujungnya begitu. Ia terus romantis.
Oh, orang mungkin akan berkata, Rasulullah romantis hanya dengan Siti Aisyah yang Humairah, ya, yang kulitnya begitu indah, cantik dan sebagainya. Tetapi sejarah juga menceritakan bagaimana Rasulullah SAW sering melipatkan kakinya, lututnya, ya, untuk dipijak oleh isterinya yang berbadan besar, ya, iaitu Siti Saudah, seorang janda yang Rasulullah nikahi dia untuk membela kerana Islam, ya. Jadi Siti Saudah akan meletakkan kakinya di atas peha Rasulullah dan menaiki unta. Bayangkan romantisnya Rasulullah SAW. Kalau kita dapat nisbahkan dalam kehidupan kita sekarang ini, ialah ada tak suami yang membuka pintu kereta untuk isterinya? Ya, ini yang kita lihat. Begitu juga kalau kita lihat romantisnya Rasulullah SAW sebelum saya menjawab soalan ini, ya. Sehingga isteri itu wafat, bukan saja masa hidupnya, tetapi setelah kewafatannya, cinta Rasulullah masih membara dan menyala. Contohnya, ya, apabila Rasulullah SAW membuat satu ataupun memasak makanan yang begitu istimewa, Rasulullah SAW akan mengatakan, waktu itu Siti Khadijah telah lama wafat, ya, telah lama meninggalkan baginda. Tetapi baginda akan mengatakan, oh, ini kita masakan ini banyak, tolong agih-agihkan untuk diberi kepada kawan-kawan Khadijah. Bayangkan, atas cintanya kepada Siti Khadijah, Rasulullah SAW sangat menjaga, ya, hingga kawan-kawan Siti Khadijah pun turut diraikan, ya. Begitu juga satu ketika, yang ini cerita ini sangat menggetarkan jiwa kita. Satu ketika Rasulullah SAW duduk di dalam rumahnya, tiba-tiba terdengar ketukan, ya. Ini dah lama dah Siti Khadijah wafat. Ketukan-ketukan dan salam itu menyebabkan Rasulullah bergetar jiwanya. Kerana bunyi ketukan, cara ketukan itu dan cara memberi salam itu persis ataupun sama seperti Siti Khadijah. Berderau darah Rasulullah kerana teringatkan Siti Khadijah. Rupa-rupanya apabila dibuka pintu adalah saudara-saudara pada Siti Khadijah. Ini cinta Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita nak mengekalkan rasa cinta kita? Ya? Yang pertama, kalau cinta itu didasarkan pada cinta Allah, cinta itu letak di hati, bukan di mata. Bila kita letak di hati, dia tidak terlekat lagi, dia tidak lagi terpengaruh oleh kulit, oleh tulang dan daging. Yang mana kulit, tulang, daging akan reput, akan kedut dan akan beransur tidak indah. Tetapi apabila cinta itu di hati, maka cinta itu akan bukan melihat yang dikatakan body, tetapi akan melihat budi. Ya? Budi kekal abadi. Kalau kita lihat. Sebab itu apabila perkahwinan kita dengan isteri kita, ya, setelah lama yang dikatakan midlife crisis ni akan berlaku, ya. 10 tahun, 7 tahun perkahwinan, dia akan ada satu ketika yang mana cinta sudah kehilangan staminanya, ya. Cinta sudah kehilangan staminanya, ya. Kerana apa? Isteri kita dah letih dah ikut kita. Selalu saja ikut cita rasa kita dan sebagainya. Dia nak pergi kepada cara dia yang sebaliknya, cara yang asal. Kita pun dah letih ikut, ya, cita rasa isteri kita. Kita nak pergi kepada warna kita yang asal. Waktu itu bagaimana kita nak memperbaharui rasa cinta? Yang pertama, perkahwinan kita kalau atas dasar cinta kepada Allah, ya, yang mana bila perkahwinan itu kita katakan membina masjid, dan masjid itu dibina atas dasar takwa, begitu rumah tangga juga dibina atas dasar iman kepada Allah, takwa kepada Allah. Kalau kita sesat di hujung jalan, baliklah ke pangkal jalan. Maksudnya, apabila ada masalah dalam perkahwinan kita, mesti ada masalah dalam perkahwinan kita, ya. Bila kita ada masalah di pertengahan perkahwinan kita, kembali ke pangkal jalan. Pangkal jalan perkahwinan kita ialah Allah. Niat kita yang betul. Jadi cari semula Allah Subhanahu Wa Taala. Cari semula Allah di dalam rumah tangga kita. Bagaimana solat jemaah kita di dalam rumah tangga kita, ya? Bagaimana baca Quran? Sudahkah kita budayakan membaca di dalam rumah kita? Kerana jangan membina cinta di dalam kuburan. Kerana apa? Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya umpama kuburan. Sepi, gelap, kelam, Kalau kita tengok, walaupun lampu, ada lampu chandelier yang beribu-ribu harganya, kita akan rasa terang. Tetapi tidak terang. Kerana apa? Hati gelap. Hati gelap itu kerana apa? Kita tidak membaca Al-Quran. Begitu juga makan berjemaah, ya, perlu ada di dalam rumah tangga kita. Yang ini akan menyemarakkan cinta kita. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat,
pada usia-usia perkahwinan yang sudah berlalu ini, yang kata dah 5 atau musim cinta sudah berlalu ataupun bulan madu sudah tak ada lagi, kita mempertahankan perkahwinan ini, saya ingin bagi satu tip. Jangan mencari isteri yang cantik, tetapi carilah kecantikan isteri kita. Maksudnya, jangan mencari isteri yang cantik lagi, sebab manusia akan berubah, tua akan terjadi, kita akan menuju kematian. Kulit, yang kata tadi, daging tadi akan reput dan kedut. Tetapi apabila kita mencari kecantikan isteri kita di mana, itu dengan pandangan mata hati. Mungkin kita tengok shape ataupun potongannya dah tak macam dulu lagi. Tetapi kita ingat, kerana apa kata potongan itu berubah? Kerana dia mengandungkan anak kita. 7 orang, 5 orang dan sebagainya. Dia melahirkan dengan kesusahan. Byline-nya dapat kita, bintinya kita. Jadi kita melihat bukan saja pada bodinya tetapi pada budinya. Ini yang dikatakan. Yang kedua, kalau isteri juga jangan melihat suaminya dengan pandangan mata biasa lagi. Walaupun kita kata contoh dah tak ada rambut di atas kepala suami ataupun rambutnya dah memutih. Jangan lihat itu, tetapi lihatlah bahawa rambut yang gugur itu, rambut yang putih itu, kerana memikirkan untuk membiayai, untuk mendidik, untuk memimpin rumah tangga, kesusahan dan jerih payah. Jadi, lihatlah isteri kita dengan pandangan mata hati. InsyaAllah kita akan melihat budi yang akan kekal dan itu yang akan mengekalkan cinta. Dan insyaAllah saya akan lanjutkan perbahasan ini, bagaimana kita mengekalkan cinta dalam rumah tangga apabila cinta sudah kehilangan stamina-nya, insyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana terus bersama dalam Semarakkan Cinta. Saya ingin menegaskan untuk mempertahankan cinta, buang ego kita. Isteri buang egonya, suami buang egonya. Apabila kita melebur dan melenturkan takbur di dalam hati kita, baru kita boleh melihat pasangan kita dengan baik. Ada baik sangka. Apabila kita melihat pasangan kita dengan baik sangka, kita akan dapat kebaikan. What you see is what you get. Tetapi kalau kita melihat dengan prasangka, dengan buruk, kita akan dapat keburukan. Sebab itu yang penting dalam hidup kita, jangan kita terlalu cepat menghukum. Jangan. Don't judge. Apabila kita menghukum seseorang, kita tidak akan sempat memberi kasih sayang. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita cepat menghukum seseorang, kita tidak akan sempat memberi kasih sayang. Di dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri, tidak ada istilah menang ataupun kalah satu belah pihak. Kata berlaku krisis, kata suami menang. Dia tidak menang, dia kalah. Kalaulah isteri menang, dia tidak menang, dia sebenarnya kalah. Sama ada menang bersama ataupun kalah bersama. Kerana apa? Kita telah disatukan hati. Dalam rumah tangga, kita tidak ada istilah aku, tetapi istilah kita. Jadi, kita mesti mewujudkan selalu yang dikatakan a win-win situation, yang menang-menang. Kita ada toleransi dan ada kasih sayang dan menyatukan hati antara dua suami isteri ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat sebelum kita pergi bincang lebih lanjut, saya ingin tegaskan antara cinta suami isteri. Kalau kita nak satukan kayu dengan kayu, kita gunakan paku. Kalau kita nak satukan batu dengan batu, kita gunakan simen. Tetapi kalau kita nak satukan hati isteri, hati suami, penyatunya ialah cinta. Tetapi cinta yang didasarkan atas cinta kepada Allah, atas dasar iman kepada Allah. Mari suami dan isteri sama-sama menuju yang satu, insya-Allah mudah kita bersatu. Akhirnya kita akan dapat mewujudkan satu rasa dalam dua hati, insya-Allah. Jadi saya akan respon kepada email yang mendatang ini. Salam Ustaz, masyarakat sering kali menyalahkan remaja dan mereka yang terlanjur dalam bercinta sebelum bernikah tanpa memberi jalan keluar buat mereka. Adakah dan apakah jalan keluar buat mereka yang terlanjur dan ingin keluar daripada masalah percintaan sebelum perkahwinan ini? Jadi, bagi saya, ingin saya tegaskan dahulu dalam perhubungan antara lelaki dan wanita, tidak ada istilah terlanjur sebenarnya. Sebab, kalau kita melakukan satu kejahatan, kejahatan bukan satu kebetulan, tetapi satu proses yang kita lalui sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya kita jatuh ke jurang itu. Maksudnya bukan tiba-tiba kita jalan, jatuh. Bukan. Tetapi kita dekat, setapak, setapak, setapak dan akhirnya jatuh. Jadi istilah terlanjur tidak ada. Tetapi kita kena jaga proses-proses agar kita tidak melakukan kejahatan. Bermula daripada yang kecil-kecil, kemudian yang besar-besar.
dalam khutbah wida yang terakhir Rasulullah mengingatkan kepada manusia, syaitan telah kecewa untuk menyesatkan kita dalam soal-soal yang besar, tetapi akan bermula dengan soal-soal yang kecil terlebih dahulu. Ya, jadi zina ataupun terlanjur, kita katakan tadi istilah yang ditawarkan sedikit, tetapi sebenarnya zina adalah istilah ataupun perkara yang melalui prosesnya. Proses mula-mula dengan pandangan mata, kemudian timbul kita dekat, hampir, kemudian berdua-duaan, akhirnya terjadi zina mata, zina pendengaran, zina tangan, zina sebagainya. Jadi ini adalah satu proses. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana, Allah sayang. Sebab itu bila kata ada peraturan bukan untuk satu sekatan, tapi untuk menyelamatkan. Allah tegaskan la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Kerana apabila kita dekat terus zina, kita akan terlanjur. Jadi jalan-jalan ke arah zina itu jangan kita lalui. Itu yang dikatakan proses. Sebab itu saya tidak percaya istilah yang dikatakan terlanjur. Tetapi sebenarnya kita telah melalui proses-prosesnya, akhirnya kita jatuh. Baik, bagi mereka yang sudah terlibat ataupun telah jatuh ke kancah ini, bagaimana? Tidak ada yang dikatakan istilah putus asa dan kecewa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang. Sebab itu cinta Allah tidak ada batasnya. Tidak ada orang kata syaratnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja sudi mengampunkan dosa, orang yang melakukan dosa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada orang yang berdosa, yang bertaubat dengan dosanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja sudi mengampunkan kalau orang itu nak bertaubat, tetapi Allah menyayangi orang yang bertaubat. Bukan saja orang kata forgive, bukan saja forget, tetapi ada love, cinta, kasih sayang yang Allah berikan kepada orang yang berdosa. Jadi bagi mereka yang telah terlanjur misalnya, dan mereka mesti melalui jalan taubat. Yang pertama, jalan taubat ni berhenti daripada melakukan dosa. Immediately. Kena berhenti. Yang kedua, dia mesti ada rasa menyesal benar yang atas dosa yang dilakukannya. Dan yang ketiga, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak lagi mengulangi dosa itu. Jadi, saya pernah di dalam pengalaman bertemu dengan remaja yang telah melakukan zina, terlanjur, yang kata-kata zina, kemudian mereka berkahwin. Perkahwinan mereka setahun, 2 tahun, kemudian tetapi usia perkahwinan masih lagi singkat, masih lagi pendek, tetapi pelbagai krisis berlaku. Kenapa Ustaz? Dia tanya, kenapa kami asyik bergaduh saja? Walaupun kami dah bercinta dulu, kami dah berjanji bersetia dan sebagainya. Bila saya tanyakan, mereka terlibat dalam zina. Jadi, kalaulah ada perzinahan berlaku sebelum pernikahan dan kemudian kita bernikah dengan pasangan yang kita, hendaklah kita bertaubat dulu atas dosa-dosa zina itu, barulah ada jalan keluar untuk kita semarakkan cinta di dalam rumah tangga. Tetapi kalau kita tidak ada taubat, kita tidak menempuhi syarat-syarat taubat, kemudian kita kahwin saja, nikah, dan yang lain tu kita forget gitu saja, tidak kita tempuhi jalan-jalannya, maka rumah tangga kita akan berantakan. Akan ada saja masalah. Kerana apa? Dosa yang belum taubat kepada Allah akan memberi rasa yang tidak selesa dalam hati kita, yang menyebabkan hati isteri dan hati suami mudah berkrisis. Kita terima pemanggil sekarang insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdullah Osman dari Serman. Ya, sila Cik Abdullah. Ini tentang bagai manusia biasa, kita ni ada kelemahan dia. Ya. Jadi macam mana kita nak membahagikan cinta kalau kepada anak-anak, kalau anak ramai, dan juga kepada isteri-isteri lah yang ramai isteri tu. Ya. Jadi macam mana untuk membagikan? Kita ada kesilapan. Kalau kita silap berpoligami ke apa ke, orang kata baru akan teringat di surga esok. Ya. Jadi minta terangkan. Terima kasih. Terima kasih Cik Abdullah. Baik, satu soalan yang saya kata menarik. Bagaimana kita nak membahagikan cinta kepada anak-anak, kemudian kepada isteri-isteri. Cinta bukan sesuatu yang berbentuk maddiah atau bentuk material atau fizikal. Kalau bentuk fizikal macam gula 1 kilo, kemudian anak kita 4, kita nak bagi 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, seorang dapat berapa? Yang dia kata 4 kilo lah, 4 kilo, kita bagi seorang sekilo, Kemudian bertambah seorang anak 5 kilo, jadi bertambah, berkurang lagi kasih sayang kita, berkurang. Bila tambah 7, kurang dan sebagainya. Cinta bukan seperti itu. Cinta bukan soal maddiah. Cinta adalah soal rasa
Yang mana dia macam, saya nak buat contoh macam mana ya, frekuensi radio atau frekuensi TV, gelombang ni kalau kita buka radio ataupun kita buka TV dan sebagainya, ramai orang yang buka TV, tetapi apakah kalau kita buka kuat pada satu TV ataupun volume yang kuat pada satu TV ataupun satu radio, menyebabkan radio yang satu lagi akan berkurang dia punya volume? Tak, ya, dia frekuensi. Maksudnya apabila kita ada rasa cinta yang mendalam, kita boleh membahagikan cinta itu tak kira punya ramai orang yang kita boleh berikan. Sebab itu paling penting kita mencintai Allah. Saya dah tegaskan berkali-kali bahawa cinta kepada Allah ialah sumber cinta segala dan semua. Apabila kita ada segala dan semua pada cinta Allah, kita boleh memberikan cinta itu sepenuh dan seluruh. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, betapa baginda ya punya isteri yang ramai, punya anak, punya cucu, punya sahabat-sahabat yang ramai, punya umat yang ramai, tetapi baginda dapat meratakan kasih sayang, memberi kasih sayang, sehingga setiap orang akan merasai dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang suami yang mempunyai ramai anak dan ramai isteri, yang paling penting tadi ialah kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sumber dalam hati kita. Yang mana Allah sentiasa pandu je hati kita. Bagaimana kita meratakan keadilan. Ya, keadilan itu bukan sama rata, tetapi meletakkan sesuatu di tempatnya. Anak yang sulung macam ini, anak yang kedua macam ni, anak yang ketiga macam ni. Kita boleh memberi banyak apabila kita mencintai banyak. Ya, siapa yang banyak cintanya, dia banyak boleh memberi. Dan orang yang banyak cintanya apabila dia akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian isteri-isteri begitu juga, dia dapat memberi cintanya. Ya, ini yang berlaku kepada diri sahabat Rasulullah hasil mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting bagi seorang suami ya, rijal qawamu 'alan nisa ya, rijal ataupun lelaki adalah pemimpin wanita. Apabila kita nak memimpin isteri kita, apabila kita nak memimpin anak-anak kita, kita mesti takut dan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah inilah akan memberi satu kekuatan, satu kuasa untuk kita meratakan kasih sayang dengan saksama, insya-Allah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, saya dah katakan bahawa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberi cinta adalah untuk kita beribadah, adalah untuk kita menjadi khalifah. Cinta jangan salah digunakan, ya, jangan salah guna. Macam pen di tangan saya ini, digunakan untuk menulis, okey. Tetapi kalau kita gunakan pen ini untuk ketuk, cucuk ataupun saya lontarkan, dia akan hancur. Begitu juga cinta. Gunakan cinta untuk menjadi ibadah dan khalifah. InsyaAllah kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam Semarakkan Cinta. InsyaAllah. Terima kasih kerana terus bersama dengan Semarakkan Cinta. Saya telah katakan tadi bahawa cinta mesti digunakan selaras dengan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan cinta. Cinta adalah untuk ibadah, cinta adalah untuk kita melaksanakan tugas sebagai khalifah. Pasangan kita dalam bercinta, isteri kita atau suami kita, ialah pasangan untuk sama-sama kita bercinta untuk mendapat cinta yang lebih besar, iaitu cinta Allah. Dan insya-Allah apabila kita bercinta kerana Allah, cinta itu akan kekal. Bukan saja sampai ke anak cucu, tetapi sampai ke syurga. Jadi kita lihat di situlah yang dikatakan baiti jannati, rumahku, syurgaku. Rumah kita mesti menjadi syurga, iaitu wadah untuk kita mentaati Allah sebelum kita mendapat syurga yang hakiki dan abadi di hari akhirat kelak, insya-Allah. Saya kira kita lihat pada email, mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang lebih perbincangan yang lebih menarik lagi ya. Assalamualaikum. Antara langkah besar yang saya ambil untuk meningkatkan cinta saya kepada Allah dan Rasul adalah dengan berhenti kerja makan gaji dan berhijrah kepada berniaga, supaya saya punyai seluruh masa saya seharian dan dapat lebih fokus dalam beribadah kepadanya zahir dan batin. Soalan saya, bagaimana untuk saya mengekalkan atau meningkatkan rasa cinta ini? Bagaimana untuk saya mengelakkan daripada tertukar cinta ini kepada cinta pada harta dan perniagaan saya? Ini pertanyaannya. Ya. Saya dah katakan sebelum ini bahawa cinta adalah satu tanggungjawab. Ingat ya, cinta adalah satu tanggungjawab. Yang mana kita bertanggungjawab kepada Allah, bertanggungjawab kepada amanah-amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Isteri kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, masyarakat kita adalah amanah kepada kita. Jadi kalau kita nak bertanggung
nak tanggung, tentulah kita ada keupayaan. Macam kita nak angkat besi, tentulah kita ada kekuatan. Sebab itu, jangan dipisahkan antara pekerjaan, sama ada berniaga atau bekerja dengan kerajaan atau swasta, dengan cinta. Kerana cinta itu satu tanggungjawab. Pekerjaan kita, perniagaan kita adalah untuk mendapat rezeki yang baik, ya, yang mana secara halalan dan tayyiban untuk kita laksanakan tanggungjawab. Saya juga tegaskan bahawa cinta itu memberi, to give, bukan to get. Ya, artinya apabila kita kata cinta adalah untuk memberi, mestilah ada sesuatu yang untuk kita berikan. Ya, jadi dalam hidup ini untuk kita memberi kena mengamalkan 3M. Ya, yang pertama untuk memberi kita mesti mencari, dan kita kena gigih mencari supaya kita, yang kedua, kita memiliki. Lepas kita mencari, kita memiliki. Setelah kita memiliki, barulah kita boleh memberi. Terkurang, kita mencari lagi, memiliki lagi, dan memberi lagi. Begitulah aturan cycle, ya, dalam kita bercinta untuk memberi. Jadi, kalau kita ingin menegakkan cinta yang sebenar, yang sejati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya telah tegaskan, mesti juga melalui tanggungjawab kita sesama manusia. Artinya, tuan sama ada bekerja ke, ataupun berniaga ke, dua-dua itu adalah satu cara untuk kita mencari, memiliki dan memberi. Itu yang penting. Kemudian kita lihat bahawa kerja itu satu ibadah kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu adalah petanda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata cinta saja, kita tidak beribadah, maka itu tidak dinamakan cinta. Dan ibadah itu pengertiannya luas. Ya, bukan saja yang melibatkan ibadah-ibadah yang berbentuk spiritual, iaitu fardu ain, ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang berbentuk sosial dengan fardu kifayah. Jadi ibadah jangan difahamkan secara ritual saja. Ritual tu maksudnya kita buat, sekadar buat, tidak ada peningkatan spiritual, kerohanian dalam ibadah. Kita solat, tetapi kita tidak meningkat rasa cinta, rasa rindu kita kepada Allah. Nilai ibadah kita, ritual, mesti membina spiritual kita. Dan tak cukup membina spiritual kita. Ibadah itu mestilah diterjemahkan kepada bentuk sosial kita. Bagaimana cinta kepada Allah diterjemahkan cinta sesama manusia. Macam mana kasih sayang kita kepada Allah. Sebab itu kita nak ratakan kasih sayang kepada manusia. Sebab itu di dalam Islam, apabila kita nak melaksanakan satu kerja, kita mulakan dengan Bismillah. Disudahi dengan Alhamdulillah. Apabila kita nak melakukan satu kerja, Bismillah. Artinya dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa arti yang tersirat di sebalik Bismillahirrahmanirrahim ketika kita memulakan kerja? Kerja ini kita nak jadikan saluran ataupun platform untuk kita memberi kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain. Kerana Allah. Jadi kita berbakti kepada manusia kerana Allah. Jadi ini penting untuk kita lihat. Jadi jangan kita merasakan kerja itu ataupun perniagaan itu sebagai satu gangguan untuk kita bercinta kepada Allah. Tetapi jadikan pekerjaan kita, perniagaan kita sebagai wadah untuk menyalurkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada manusia. Cuma, saya katakan tadi, beringat-ingat, berhati-hati agar perniagaan dan pekerjaan kita jangan sampai melalaikan kita daripada mengingati Allah. Sebab itu memang ditegaskan di dalam Al-Quran, ya, lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya daripada mengingati Allah. Sebab itu bila sampai seruan untuk solat Jumaat, misal kata kita wazarul baik, kita akan tinggalkan perniagaan kita pergi menuju Allah. Itu penting, ya. Baik, sebagai kesimpulan setelah kita berbincang, saya rasa 3 sesi, ya, dalam semarakkan cinta, saya ingin menegaskan bahawa cinta ini mesti diletakkan dalam hierarki yang betul. Tingkatan yang betul di dalam hati kita. Yang pertama, kita mesti meletakkan cinta Allah yang utama dan pertama. Burulah cinta Allah. Kerana ia sumber cinta segala dan semua untuk kita memberi cinta sepenuh dan seluruh. Itu yang pertama. Yang kedua, cintailah Rasulullah. Kerana cinta kepada Rasulullah ialah jalan untuk kita mencapai tujuan kita, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mencintai Rasulullah SAW, kenalilah baginda. Kita lihat dalam sejarahnya, kita baca sejarahnya, kita banyak berselawatnya, kita tegak sunnahnya. Itu cinta yang kedua. Dan cinta yang ketiga ialah cinta kepada manusia yang membawa cinta kepada Allah. Cinta kepada ibu bapa. Redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Cinta antara suami dan isteri. Kerana suami dan isteri hakikatnya membina rumah tangga. Rumah tangga itu wadah untuk kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan tugas kita sebagai khalifah.
Dan cinta kita kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ialah zuriat soleh dan solehah yang akan memberikan kita saham yang mana anak-anak kita ini insya-Allah akan bersama kita di syurga kelak. Cinta pemimpin kepada pengikut, cinta kepada semua makhluk kerana Allah. Dan yang keempat, kita cinta kepada segala sesuatu. Pekerjaan kita ke, profession kita ke dan sebagainya, tugas-tugas yang kita ada, sama ada tugas resmi atau tugas tak resmi, semua itu kita jadikan platform untuk menghantar cinta kepada Allah. Inilah maksud yang Rasulullah SAW ajar kita dalam doa kita, ya, yang selalu kita baca secara dalam doa-doa cinta, ya. Ya Allah, berikanlah cintamu padaku. Yang pertama, cintamu padaku, cinta Allah. Jadikanlah orang-orang yang mencintaimu mencintaiku. Kita minta orang yang mencintai Allah mencintai kita. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan jadikanlah aku mencintai segala sesuatu yang membawa kepada kecintaanmu. Saya kira itu sebagai rumusan ataupun kesimpulan dalam perbincangan kita dengan semarakkan cinta. Mudah-mudahan apabila kita mencintai Allah, seluruh makhluk akan mencintai kita. Tetapi apabila kita pinggirkan cinta Allah, cinta makhluk tidak akan berguna apapun terhadap diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan doa ini kita merafakkan rasa cinta kita kepada Allah. Mengaku kita lemah, mudah-mudahan Allah akan perkuatkan kita, akan perkukuhkan. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah ajar kita untuk mendapat cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia pesuruhnya, dan ke atas keluarganya dan sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan iman. Matikanlah kami dalam iman. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kesalahan kami, ya Allah. Dan dosa-dosa kesalahan kedua ibu bapa kami. Dan kasihanilah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sebagaimana mereka berdua mengasihi kami semasa kami kecil, ya Allah. Ya Allah, bantulah hati kami mudah untuk mengingatimu. Bantulah hati kami untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Dan bantulah hati ini dan diri ini, ya Allah, untuk memperindahkan dan memperelokkan penghambaan dan ibadah kami kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemaaf, yang cinta akan kemaafan. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami, maafkan kedua ibu bapa kami, maafkan seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, ya Allah, cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan kami memohon kepadamu, ya Allah, perlakuan, perbuatan, tindakan yang dapat membawa kami kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih kami cintai daripada diri kami sendiri, ya Allah, dan keluarga kami juga. Dan cinta kami melebihi cinta kami kepada air yang dingin ketika kehausan yang amat sangat, ya Allah. Wahai Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Dengan itu insya-Allah akan memudahkan kita untuk bercinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan lembutkan hati kita. Dengan kelembutan hati itu kita dapat mengenal Allah, dan mengenali Allah pasti akan menyebabkan kita jatuh cinta. Allah itu indah dan cinta itu indah. Dan mudah-mudahan di dunia ini kita merasakan keindahan cinta, dan akhirnya dengan cinta itu kita tidak masuk ke dalam syurga. Situlah tempat percintaan yang kekal abadi. Insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah. Pasti ada kekurangan dan kesilapan daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.